daripada kitab Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin tentang sejarah singkat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, memasuki tahun yang kelima daripada hijrah beliau. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di tahun tersebut. Di antaranya yaitu dinamakan Hadithul Ifk, yaitu peristiwa terjadinya fitnah ataupun dusta yang dibikin-bikin oleh seseorang atau beberapa golongan terhadap istri daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW keluar menuju peperangan Bani Mustalik itu dengan membawa istri beliau, diantaranya Sayyidatu Aisyah dan Ummu Salamah. Wa fi athnai rujul jaish madati Sayyidatu Aisyah liqadai hajatiha walamma adatif taqadat ifqad ikdaha faraja'at tabhathu anhu. Kemudian ketika kembali daripada peperangan Bani Mustalik menuju kota Madinah, di tengah perjalanan pulang Sayyidatuna Aisyah qadha hajat, artinya keluar daripada rombongan untuk melakukan qadha hajat. Kemudian manakala beliau kembali dari hajat beliau merasa kehilangan kalung, yang mana kalung ini adalah pemberian daripada Rasulullah SAW. Kemudian karena beliau merasa kehilangan daripada kalung beliau, maka beliau kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari. Dan setelah beliau mendapatkan, wa ba'da an wajadat suraja'at fara'atil jaish qad taqaddamaha faghalaba ainaiha naum fanamat fi tariq. Kemudian manakala beliau sudah mendapatkan kalung yang tertinggal tersebut, beliau kembali ke tempat rombongan di mana kendaraan yang membawa beliau, tetapi beliau memperdapati bahwa pasukan kaum muslimin sudah bergerak meninggalkan tempat yang sebelumnya beristirahat. Sehingga beliau dalam keadaan menunggu sampai beliau tertidur. Yang mana disebutkan bahwa beliau Sayyidatuna Aisyah manakala kembali daripada mencari kalungnya, datanglah beberapa orang yang membawa kendaraan beliau. Jadi kendaraan di zaman tersebut itu adalah seekor unta yang mana di atasnya ada suatu wadah haudaj, semacam kelambu, yang mana ada kelambunya, ada atapnya untuk melindungi daripada yang menunggang daripada unta tersebut. Nah, jadi beberapa orang yang membawakan kendaraan tersebut ketika merasa bahwa Sayyidatuna Aisyah sudah berada di atasnya, maka mereka langsung membawa daripada kendaraan tersebut, karena mereka tidak merasakan perbedaan ketika Sayyidatuna Aisyah berada di dalamnya ataupun sedang tidak berada di dalamnya, karena beliau mempunyai bobot tubuh yang ringan. Wa kana Safwan ibnul Mu'attal yasiru wara al-jaish yatafaqqadu dha'i'aha falamma wasala indaha wara'aha arafaha fa anakha rahilatahu arkabaha min ghairi ayyakallama bi kalimatin thumma sara yaqudur rahilah hatta lahiqa bil jaish. Kemudian manakala pasukan sudah berjalan dan Sayyidatuna Aisyah tertinggal, ada seseorang yang memang ditugaskan untuk berjalan belakangan. Tujuannya untuk apabila ada yang tertinggal daripada rombongan, baik itu benda atau seseorang, maka bisa diperdapati. Manakala Safwan bin Mu'attal sampai di tempat Sayyidatuna Aisyah,
beliau mengenal sosok daripada Sayyidatuna Aisyah karena beliau Sofwan ini pernah melihat Sayyidatuna Aisyah ketika belum turun ayat hijab. Kemudian Sofwan bin Mu'attal ini menurunkan daripada kendaraannya supaya Sayyidatuna Aisyah naik di atasnya, dan Sofwan ini yang menggiring, yang berjalan menggiring daripada unta tersebut tanpa ada berkata-kata di antara Sofwan ataupun Sayyidatuna Aisyah. Kemudian terus berjalan sampai memperdapati rombongan kaum muslimin yang sudah berdahulu tadi. Fatamahu habis Sofwan wa tawalla kibrul ifki Abdullah bin Ubay ra'isul munafikin. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukadzibin lima usyi'a anha hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin Nur. Ketika menyaksikan datangnya belakangan Sofwan beserta membawa Sayyidatuna Aisyah, maka ada beberapa orang yang menghembuskan gosip-gosip ataupun dusta bahwa Sofwan telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Yang mana yang menghembuskan daripada dusta tersebut yaitu Abdullah bin Ubay, pimpinan daripada munafikin. Adapun keadaan Rasulullah SAW di antara membenarkan ataupun tidak membenarkan daripada berita tersebut. Sehingga akhirnya turunlah ayat yang menyatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah terlepas ataupun tidak terlibat apa-apa daripada apa yang mereka hembuskan daripada dusta-dusta tersebut dengan turunnya beberapa ayat di dalam surah An-Nur. Fabarihar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa basyaraha bi bara'atiha wa amara bi jaldi man sarahal bil ifki samanina jaldatan wa kanu salasatan wa hum Hamnah bintu Jahshin wa Mistah bin Utsasah wa Hasan bin Thabit. Dengan turunnya ayat yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah daripada tuduhan, maka Rasulullah SAW merasa gembira dan memberikan kabar gembira tersebut kepada Sayyidatuna Aisyah, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan hukuman cambuk 80 kali terhadap orang-orang yang secara terang-terangan menyebarkan daripada dusta tersebut. Yaitu disebutkan ada 3 orang, yaitu Hamnah bintu Jahshin, wa Mistah bin Utsasah, dan Hasan bin Thabit. Nah, itulah daripada keringkasan peristiwa yang terjadi di tahun yang kelima daripada hijrah Rasulullah SAW, yaitu suatu dusta yang sangat besar berupa tuduhan terhadap istri Nabi kita SAW, Sayyidatuna Aisyah, yang mana kemudian Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwa Sayyidatuna Aisyah terlepas daripada tuduhan-tuduhan yang tersebar tersebut. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan daripada sejarah Nabi kita SAW dan sejarah daripada keislaman bisa menambah pengetahuan kita terhadap sejarah Islam dan sejarah Nabi kita SAW, menambah kecintaan kita kepada beliau dan kerinduan kita kepada beliau, serta kecintaan kita kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak bersama mereka di dalam jannah al-firdaus, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam.